Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz-ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah malam ini kita sekali lagi sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ni kita mendapat keredaan Allah, kita mendapat keampunan Allah, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Malam ni kita nak bicara tentang bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kalau tanya bukti cinta hamba pada Allah taala, payahlah kan. Apa bukti kita cinta pada Allah taala? Kan tu susah nak jawab. Ya ke kita cinta Allah taala? Tu payah nak jawab kan. Payahlah nak jawab tu. Sebab tak ada bukti dia. Kok suruh semayang pun pasal terpaksa je, pasal takut neraka, tu je semayang. Kau tak sabit dengan neraka, payah nak semayang kan. Sabit dengan neraka, sabit dengan syurga, semayang jugalah. Saya tu janji buat lah kan, lambat pun lambat. Tak khusyuk pun taklah, tak apalah, yang penting buat. Sebab kita semayang tu macam terpaksa je kan, bukan kerana perasaan cinta pada Allah. Kalau cinta pada Allah, semayang yang cinta Allah lain cara dia kan. Macam orang bercinta lah, janji pukul 3 tengah bercinta kan, pukul 12 dah sampai, tengah nama pun tengah bercinta kan. Berapa janji nak jumpa ni? Pukul 1. Pukul apa tunggu? Pukul 12 dah ada dah standby. Awal sampai kan. Sebab nak membuktikan kecintaan tu kan. Bila dah dapat, dah nikah kan, janji pukul apa? Bang, ambil saya bang. Pukul apa? Pukul 2. Pukul apa agak-agak datang? Pukul 1. Dah, pukul 4 tu tentu sampai. Rumah bertanya, bang kat mana bang? Sabarlah, jalan jam, kau tak boleh sabar. Dulu masa cinta, pukul 2, pukul 12.30 sampai, pukul 1 sampai. Lama tunggulah, baru pergi. Kita dengan Allah bukti cinta kan? Cinta ke Allah Ta'ala? Cintalah. Jawab mesti cinta punya. Bukti tak ada lah. Mulut ada lah, perkataan cinta ada lah, bukti dia tak ada. Tuhan dia kata aku cinta kat hamba aku, sayang kat hamba aku, kasih kat hamba aku.
Aku buktikan cinta aku kat hamba aku ni. Malam ni kita nak tengoklah apa yang Allah Ta'ala buktikan kat kita, yang dia cinta kita. Dia nak ajar kita, aku mencintai hamba-hamba aku tunjukkan bukti. Engkau mencintai aku, apa buktinya? Engkau mencintai kekasih aku Muhammad, apa bukti dia? Ada bukti. Pasal itu kita tak nak bicara cinta hamba pada Allah, cinta hamba pada Rasul. Jawapan dia sekarang memang susahlah kita memikirnya. Biarlah kita cerita dulu Allah Ta'ala mencintai hambanya. Allah Ta'ala bicara tentang cinta ini, tentang kasih sayang ini kepada manusia, dibuktikan dengan perbuatannya sendiri. Ada bukti dia. Apa bukti yang pertama Allah Ta'ala cinta hamba ni? Pertama, tidak menyegerakan azab. Banyak dah buat maksiat, dosa, azab tak agak lagi. Pasal apa macam tu? Pasal apa jadi macam tu? Kan? Bagi je lah dah buat dosa, nikmat engkau rembat, engkau makan habis. Segala nikmat yang aku bagi yang tak terhitung banyak kau guna. Tapi kau buat juga maksiat, kau buat juga dosa. Kau engkar juga perintah aku, kau tinggalkan juga perintah aku. Tak ada. Tapi Allah Ta'ala tak segerakan azab. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala bagi peluang lagi kat hamba dia. Aku sayang kat engkau, aku cinta kat engkau. Taubatlah. Kembalilah bertaubat, aku bagi peluang. Walaupun kau buat benda yang aku tak suka, walaupun nikmat aku kau gunakan, aku bagi peluang lagi untuk kamu bertaubat. Taubatlah. Bagi tempoh bertaubat. Kata ulama, sesungguhnya para malaikat yang kiri kanan kita tu, yang belah kiri, jika kita melakukan keburukan, dia tak tulis lagi. Baru niat nak buat keburukan, tak tulis lagi tuan-tuan. Tak tulis lagi. Ingat petang ni nak pergi beli nombor dah. Belum tulis lagi. Belum. Padahal dah ada niat untuk buat jahat. Ada keinginan nak lakukan keburukan. Cintanya Allah Ta'ala. Malaikat, kau jangan tulis. Walaupun dia ada niat nak buat jahat, jangan tulis dulu. Sabar dulu. Tuan-tuan tengok. Dia lambatkan tulis. Bila dia tulis? Bila dah buat, confirm buat, baru tulis. Tapi kebaikan, baru niat nak buat baik tadi pukul 3 petang, malam ni nak pergi kuliah lah surau. Tulis dah. Pergi belum lagi. Sayangnya Allah Ta'ala kat kita kan. Kasihnya Allah Ta'ala ni, sifat Allah Ta'ala ni, niat pagi tadi, malamnya ada kuliah maghrib, aku nak pergi surau lah malam ni. Tulis dah siap. Pergi belum. Malaikat yang mencatat kebaikan tulis dah 1. Pergi belum lagi. Kan? Tuan-tuan tengok tak cintanya Allah Ta'ala. Belum buat baik, tapi ada niat nak buat, dapat dah. Belum nak bangkit tahajud, belum tahajud lagi, baru niat malam ni insya-Allah nak bangkit tahajud. Pasang niat siap-siap. Pukul 4 nak bangkit tahajud lah malam ni. Nak berlatih lah. Ni tak lama lagi nak Ramadan kan. Ada niat dah. Dapat dah pahala tahajud. Tahajud belum buat. Pahala niat tahajud. Macam tu untunglah Ustaz, main makan pahala niat je lah kan. Asal nak malam je niat, niat. Kau niat hari-hari, bangunnya tidak. Yang penting ada niat Syekh. Dapat tak pahala daripada tak dapat langsung. Ya, Tuhan kata kau jangan nak akalkan aku. Main makan pahala niat. Makan pahala niat. Ada azam lah, ada cita-cita, ada keinginan. Kunci jam, tidur awal dan sebagainya, ada usaha lah. Ini memang tak ada usaha, pasang niat nak makan pahala niat. Kira alam tahajud dah. Kau semalam pun niat tahajud juga, tapi tak agak bangun. Nak macam mana Syekh? Tapi ada niat lah. Kau langsung tak ada niat. Wow.
Aku ada gak niat. Kau nak bangun ke tak nak? Aku nak bangun lah. Tak ada pun usaha nak bangun. Dah kunci jam. Tak ada. Habis apa usaha kau nak bangun? Kalau jagalah. Ada usaha tuan-tuan. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala tak seksa kita lagi, tak segerakan seksa dia. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala kata wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Tuhanmu lah yang maha pengampun lagi mempunyai rahmah. Cintanya Allah pada kita ni tangguh dulu untuk bagi azab. Bagi peluang dulu untuk kita bertaubat, minta ampun cepatlah. Aku tengah tunggu ni. Taubat cepat. Kau dah buat salah, dah buat dosa. Tapi hamba tak agak nampak lagi cinta dan kasihnya Allah. Ni yang pertama, Allah Ta'ala tak segerakan azab. Yang kedua, Allah Ta'ala terima juga taubat sejahat-jahat kita ni, sebesar-besar dosa kita ini, Allah terima juga taubat kita. Dia tunggu je, bilalah hamba aku ni nak bertaubat, bilalah hamba aku ni nak mohon keampunan pada aku. Kan? Sebesar mana pun dosa engkau, kata Allah, aku akan ampunkan. Tuan-tuan, kasih, bukti cinta dan kasihnya Allah pada hamba. Tak kasih lagi kau? Tak cinta lagi ke Allah pada hamba dia? Tak kasih lagi, tak cinta lagi. Nak kasih macam mana tuan-tuan? Nak cinta macam mana? Sampaikan kau buat dosa, aku bagi peluang. Kata Allah, ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab zid tauli. Kata Allah, yang mengampuni dosa dan menerima taubat, lagi keras hukumannya. Allah Ta'ala ampunkan dosa yang banyak kita lakukan ni, siang malam pagi petang buat dosa tuan-tuan, sehingga kan kita buat dosa dah tak terasa apa dah tuan-tuan. Buat dosa pun tak terasa apa, tengok dosa pun tak rasa apa. Buat dosa pun tak rasa, tengok dosa pun tak rasa apa. Dosa ni tuan, dosa kecil, bukannya dosa besar. Ni tuan, makro ni, alah makro bukannya haram. Dah tak rasa tuan, mana nak rasa lagi? Tak rasa. Lewatkan waktu semayang, berdosa tuan. Dosa, ada rasa apa-apa tak? Atau okey lagi, yang penting semayang je walaupun lambat. Itu ada rasa. Kita ni ada rasa tak dosa? Lambat-lambat semayang lah. Semayang zuhur kau apa? 1:20. Mayang kau apa? Pukul 3. Ada rasa tak bersalah? Ada rasa tak sedih? Ada rasa tak nak bertaubat? Tapi Tuhan tu maha pengampun, Syekh. Tuhan maha penyayang. Betul, Tuhan maha pengampun. Bila kita minta ampun? Bila? Tak minta ampun buat dosa, bila dia ampun? Memang sifat Allah Ta'ala maha pengampun, tapi kita minta ke ampun? Kita yang buat dosa, kita yang buat salah, tentu kita tak minta ampun, kita kata Tuhan maha pengampun. Betul, Tuhan maha pengampun. Tak rasa dosa tuan-tuan. Kita buat dosa tak rasa dosa. Sebab itu dalam diri kita ni ada nafsu tuan-tuan. Apa nafsu dia yang disebut dalam Quran? Pertama, nafsul ammaratun bisu, cenderung pada kejahatan. Satu lagi nafsu lawamah, satu lagi nafsu mutmainnah. Apa dia lawamah? Nafsu yang mencela. Buat jahat, buat dosa, cela diri. Pasal apalah aku buat? Aduh, tak sepatutnya aku buat benda ni tadi. Pasal apa aku buat? Tu. Nafsu lawamah tu ada kat kita tak? Atau dah hilang? Yang ada nafsu amarah je. Nafsu lawamah dah tak ada. Nafsu mencela diri buat jahat dah tak ada. Nafsu tengok orang buat jahat tu dah tak ada. Orang buat maksiat kita relax ke? Alah, tak adalah.
Yang penting dia tak kacau kita. Tu kan? Ada tak nafsu lawam? 3 yang Tuhan sebut dalam Quran. 3. 1, nafsu ammaratun bisu. 2, nafsu lawamah. 3, mutmainnah. Ni ammaratun bisu ni memang confirm lah. Yang 2 ni, yang satu lagi ni lawamah ni. Ada. Nafsu ni bagus ni tuan-tuan. Jangan hilangkan dia. Apa nafsu ni? Mencela. Buat dosa je, cela diri. Pasal apa aku tinggal? Pasal apa aku terlelap? Macam mana aku boleh terlelap? Aduh. Atau kita tak ada rasa apa tinggal waktu sembahyang. Bukan sembahyang duha, main tahajud, tak. Sembahyang fardu pun tertinggal pun tak ada rasa apa. Kau subuh pun tak sembahyang. Alah, baru satu waktu. Orang tu 5 tinggal. Aku okey lagi ni. Macam tu ke? Macam tu ke? Mana tak ada rasa apa lah buat dosa. Kita ni buat dosa siang malam pagi petang kan. Itu dosa lewat-lewatkan sembahyang lah. Dosa lah sembahyang lah cerita gini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Belum lagi. Itu baru lewat sembahyang. Kan? Itu belum dosa masuk sembahyang. Kan? Belum dosa lewat sembahyang satu bab, dosa masuk dalam sembahyang satu bab. Ataupun memang dah tak ada rasa. Tuhan kata tak apalah. Aku cinta kat hamba aku sayang kat hamba aku. Aku tahu dia buat dosa banyak. Kata Tuhan, ghafiriz zambi wa qabilit taubah. Dia kata, yang aku ampunkan dosa, tak usah risau, aku ampunkan. Aku terima taubat. Jadi cepatlah minta ampun, cepatlah bertaubat. Atau kita buat dosa, kita biarkan aja tuan-tuan. Biarlah kan, nantilah, sabarlah, tunggulah. 2. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala kata yang boleh ngampun aku je, orang lain tak boleh. Wa bayaghfiru dzunuba illallah, kata Tuhan. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Tak ada. Jadi akulah yang boleh ampunkan, kata Allah. Jadi bila kau nak tadah tangan ke aku ni? Bila kau nak tadah tangan merayu, menangis depan aku ni? Macam kau buat salah dengan orang, kau pun minta maaf bersungguh-sungguh atas kesalahan yang kau buat. Kesalahan dengan manusia, kita cepat-cepat minta maaf. Jumpa dia, sebelum saya sekejap minta maaf lah tuan, minta maaf lah, saya minta maaf lah tuan. Dengan orang kan, dengan manusia, ulun minta maaf ni bang, jaga baik-baik. Aku macam tak sedar hati lah, aku kena minta maaf lah. Kan dah minta maaf semalam, aku tak boleh lah, aku kena minta maaf. Dah lah. Dengan Tuhan buat macam tu ke? Aku rasa macam tak puas hati lah. Aku minta ampun dengan Tuhan ni. Minta ampun lagi, terus minta ampun, terus bertaubat. Tuan-tuan, tahu Allah Ta'ala Maha Pengampun. Memang Allah Ta'ala yang layak mengampunkan, orang lain tak layak. Nak kata malam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sifat pengasih penyayang dia buktikan kepada hamba dia. Dia ajar hamba dia, hamba, aku sendiri membuktikan cinta aku pada engkau. Mana bukti hamba cinta pada aku? Mana dia? Mana cinta tu, dia kata. Ni Allah Ta'ala nak tuntut di akhirat nanti ni. Kau kata kau cinta aku, sayang aku, kan? Tak ada lain daripada aku selain engkau je ya Allah. Engkau je ya Allah, lain tak ada. Tak ada siapa yang aku ingat paling engkau je ya Allah. Tak ada siapa yang paling aku kasih, cinta, sayang, hanya engkau je ya Allah. Dengan Tuhan kita permainkan Tuhan, kan? Kita mainkan Tuhan, cuma kita tak sedar je tuan-tuan. Cinta pada Allah. Tanda cinta pada Allah ialah, kata Allah,
Orang yang cinta pada aku tu ialah siapa? Orang yang mengikuti kekasih aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mana dia bukti Allah Ta'ala tuntut ke akhirat nanti kita ni? Tak lepas tuan-tuan cinta kita pada Allah. Allah didik kita. Yang ketiga kata Allah, ulama sebutkan bukti Allah Ta'ala cinta kat hamba dia, melipat kali gandakan pahala kebaikan sampai 700 kali ganda. Allahu Akbar. Satu malam boleh bagi untuk 83 tahun, 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Semalam bagi 1000 bulan, 83 tahun. Cintanya Allah kat kita semalam buat, bukan satu malam tu. Dapat kena malam tu 1000 bulan dapat. Itu pun kita punya berkira dengan Tuhan. Bangkit malam ganjil dia 21, 23, 25, 27, 29. Bukan 10 malam tu, 5 malam tu je. 5 malam tu bukan bangkit terus. Bangkit pukul 4 pagi. Itu pun jangan nak Lailatul Qadar. Nak 1000 bulan tu. Berkira Tuhan kata la ilaha illallah. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Cadang nak bangkit malam 27. Kawan kata, ada apa dah Syekh? Itu qadar dah lepas dah. Ya ke? Iya, malam 25 itu. Allah, aku baru cadang nak bangkit malam itu. Itu? Tak jadi. Tak jadi bangkit. Pasal Lailatul Qadar dah lepas. Pasal Lailatul Qadar dah lepas. Malam tadi 25 malam tu, member semua kata dah, bangkit apa lagi Syekh? Malam 25 hari tu. Aku tanya ustaz-ustaz, ulama-ulama kata semua malam 25. Dia kata cuaca pun redup, pokok pun menunduk. Pokok mana nunduk? Pokok depan tu. Pokok depan tu memang dah lama tunduk. Dia kata anjing pun tak menyala Syekh. Dah tak ada anjing taman tu. Mana dia menyala tu? Tak jadi bangkit malam 27 sebab dah lepas. Allahu Akbar. Ni bulan Syaban ni Allah Ta'ala lipat kali ganda kan ni. Banyakkan berselawat, banyakkan berpuasa sunat kan. Banyakkan bersedekah bulan Syaban ni. Orang dulu kalau bulan Syaban ni tuan-tuan buat kenduri. Kan? Kenduri bukan nak makan pun sebenarnya. Panggil kaum qarabat, sanak saudara, jiran tetangga, masyarakat ni panggil. Saling bermaaf-maafan untuk nak sambut Ramadan. Sekarang tuan-tuan mana ada? Buat kan orang kata tak ada hadisnya pula. Aduh. Yalah buat. Ni bulan Syaban ni orang jemput orang makan. Meh kita buat kenduri. Panggil jiran-jiran. Tak maaf lah ni nak Ramadan ni kan. Yalah mana tahu aku ada dosa dengan kau. Minta maaf lah kan. Aku nak bertaubat lah sebab nak sambut Ramadan bulan mulia ni. Nak bersihkan diri lah. Nak masuk bulan Ramadan ni, nak pakai lawa-lawa punya badan kena cantik lah. Sebab nak sambut Ramadan. Sebab Ramadan ni bulan paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi aku kena lah minta maaf dulu semua-semua. Apa artinya aku puasa Ramadan sedangkan aku bermusuh, sedangkan ramai musuh-musuh aku lagi. Dalam taman aku ni tak bertegur siapa ramai. Jadi aku buat kenduri. Mari datang rumah, saling maaf-maaf. Ni yang Nabi ajarkan. Sekarang dah tak ada dah benda tu tuan-tuan. Kalau kat kampung-kampung dulu kan, tak cukup maghrib isyak, tak cukup isyak subuh kan, nak buat kenduri pasal panggil orang kan. Ni bulan Syaban ni banyak pahala kan. Bulan Syaban pun kita belum mula baca Quran lagi, belum
Belum mula lagi baca Quran. Bulan Rejab tu tak mula, bulan Syaban tak mula. Bila nak mula? Ramadan insya-Allah. Tadarus bila? Ramadan insya-Allah. Tadarus kita lain macam sikit. Sebab tadarus kita ni saya pun tak tahu, Johor saya tak tahulah. Biasa tadarus ni baca bang. Sambung. Baca. Sambung. Baca, sambung, habis. 6 juz satu malam. Bagi grup pun yang pandai-pandai ya. Ni grup yang pandai. Ni grup yang lembab. Kenapa tak campur? Lambat Ustaz. Bila nak habis nanti kita nak khatam malam 27. Kira dia nak khatam je, nak pulut kuning bunga telur tu. Kan plekat selai. Baca bang. Sambung, baca, sambung. Dah sama-sama pandai, siapa nak negur siapa? Siapa nak negur siapa? Baca. Aku nak tegur pun kau pun pandai, aku nak tegur kau pun pandai. Jalan 6 juz satu malam. Berapa juz lah ni? 6. Oi, banyak. Tengok orang lah baca. Sembuh. Yang ni grup lembab. Terangkak. Siapa nak betulkan dia? Aku nak betulkan kau, aku pun bangang. Kau nak betulkan aku, kau pun bangang. Sama bangang kan? Akhir boleh lah. Akhir boleh. Tadarus kita kan macam tu kan? Saya tak tahu lah Johor ni, saya tak tahu lah. Tapi mula-mula saya balik dulu, saya tengok macam ni tadarus kau orang. Ini bukan tadarus, ni baca Quran nama. Ni tadarus belajar apa? Saya punya tadarus, baca bang. Lain dengar. Bawa pen, bawa buku catatan. Bawa pen, nak dhabit ni. Sebutan betul-betul. Jangan panjang-panjang. 5 ayat cukup. Sikitnya Ustaz. Bila nak habis? Habis apa? Nak khatam? Lepas raya tu. Kita nak khatam 27 ni pasal apa 27? Kita katakan dia baca 5 ayat je baca. Dengar yang lain dengar, jangan main-main, duduk dengar elok. Kalau tak betul kan kita tegur dia. Sebutan makhraj huruf. Habis. Bang, sambung. Terjemah bang. Apa cerita ayat tu tadi? Abang ni baca terjemah. Tulis ya. Oh ni tadi abang ni baca sifat-sifat orang beriman. Oh ni sifat orang beriman kan. Lepas tu baca bang, sambung pula. Lepas tu terjemah bang. Tengok, oh ni sifat orang munafik. Tulis ya dalam buku. Nanti balik kat rumah, panggil ahli keluarga, anak beranak main ni. Tadi malam abah tadarus Quran. Apa cerita bah? Aku duduklah abah nak beritahu. Ni aku tengok malam tadi abah baca bab ni ayat yang pertama sampai ni sifat orang beriman. Kau tengok ada tak kat kita sifat-sifat ni? Ni. Satu pun tak ada bah. Punya banyak, satu pun tak ada. Satu pun tak lekat bah kita punya. Biar betul. Iya bah, satu pun tak ada. Tak apa. Ni Haji tu baca semalam. Ni sifat orang munafik. Saya tengok. Ni. Ish, kita separuh ni bah. Pasal itu, tahu tak ayat tu kata apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuhan turunkan Quran dalam Ramadan tu kan, unzila fihi al-Quran hudan linnas. Nak tunjuk manusia, bukan tunjuk orang, tunjuk kita. Selama hari ni kita rasa kita ni orang beriman. Tengok bila baca Quran, fahamkan makna. Allah, aku tak ada ya Allah perasaannya aku. Kena ubah, tobatlah, minta ampun dengan Tuhan. Ni tuan-tuan, bukan tengok orang, tengok kita. Adakah macam tu tadarus? Tak ada. Baca sambung. Nak khatam ni pasal nak khatam tak payah susah. Ambil 1 juz orang, ambil dalam masa 40 minit 1 juz orang. Abang juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, 5, 6, 7, 8 satu malam 30 juzuk khatam. Malam besok ambil 1 juzuk lagi, 30 malam khatam 30 kali. Kalau nak khatam 1 juz berapa minit? 1 juz 10 lay je tuan-tuan. 10 lay. 10 lay ni tuan-tuan, 2 lay kalau semayang waktu ni 5 waktu ni bagi dengan 5 lah. 2 lay, subuh 2 lay, zuhur 2 lay, asar 2 lay, maghrib 2 lay, isyak 2 lay, habis 1 juz. Paling lama lah baca lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau macam tu nya baca 40 minit satu juz paling lama. Kan? Oh, masalah. Tapi kalau baca basi mati bawah bismillah sabdu bawah min lam datalla bismillah, yang itu sebulan buat habis. Jangan sibuk nak khatam Quran bulan Ramadan, sibuk nak belajar Quran, nak faham Quran. Kita tadarus, saya tengok, saya kata nah, ini kan tadarus. Habis Ramadan habis, Quran pun simpan. Malam 27 dah khatam. Lepas tu Quran mana? Tu. Celah tu dia. Kan? Lain macam malam ni Ustaz Balun dia kata, tak. Sebab nak bagi betul kita ni tak betul kata cintakan Allah Ta'ala tapi buat tak pernah yang betul. Allah nak bagi pahala macam mana? Lipat kali ganda tuan-tuan Allah Ta'ala bagi ni. Sampai 700 kali ganda. Masya Allah. Cintanya Allah. Buat tak seberapa. Besok timbang-timbang berat juga kejahatan. Pelik tengok. Pasal kita berlumba-lumba nak buat banyak. Bukan berlumba-lumba nak membetulkan buat tu. Berlumba-lumba nak buat banyak. Tuan-tuan tak lama ni tuan-tuan tengok tarawih semayang. Saya tak tahulah kat sini. Tempat saya waktu saya balik dulu kan. Dia punya semayang tuan-tuan badas sup pergi. Kena yang tua-tua tu mancungap. Naik turun gila pak ni kata. Dah lah buka puasa dia melantak sampai sini ha. Tarawih pula baca jadi imam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan belum bernafas gini dah baca surah. Badas sup pergi. Tak tahulah siapa yang baca, siapa yang dengar, kita pun tak tahu. Kan? Imam nak dengar macam mana? Kalau imam baca, dia leka Fatihah. Fatihah dia pun tak habis lagi. Dengan Fatihah dia lagi, Fatihah sebelah lagi. Yang sebelah lah dia ni kerang. Aku nak ucap Fatihah kau. Aduh kau ni. Serabut aku. Kan? Lu imam tengah laju kan. Imam lah tak mana merewang tak tahulah. Sebab kita pun tak apa nak dengar, sebab kita leka Fatihah kita. Yang sebelah lagi dengan tu imam lagi kan. Tu yang imam kadang-kadang baca salah pun kita buat bodoh kan. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Yang makmum seorang pun tak negur. Nak negur macam mana Fatihah tak habis gini. Nampak tak? Sembayang habis Ramadan tak sampai habis pun Ramadan. Tengah Ramadan surut suara masjid. Saya tak tahu apa sebab. Imam sampai kena marah lah 2 kali. Kali pertama mula-mula Ramadan kena marah. Penuhkan sah depan ni. Nak penuh apa lagi mam? Kata dia dah sampai tiang belakang ni. Jalan je lah. Kan, orang dah sembahyang kat tangga ni kata dia. Semangat ni malam pertama. Malam penghujung penuhkan sah depan ni. Nak penuh apa mam? Ini je yang tinggal lagi lah. Dah dah. Yang lain semua dah khatam semua. Kan? Saya tahulah tuan-tuan kita beramal sebab sibuk nak buat banyak. Allahu Akbar. Betulkanlah buat tu. Baca Fatihah. Waladdallin. Satah kat situ kan. Ada hukum kat situ kan. Berhenti seketika. Sunat berhenti lepas waladdallin. Amin. Serentak sebab muafakat dengan malaikat.
nak dapatkan muafakat dengan malaikat ni lah. Duk lu berhenti kan, lepas tu baru amin. Habis tu amin, berhenti lu, tunggu lu, imam jangan baca surah lu, tunggu makmum baca lu kejap lah. Bagi makmum dah agak-agak baca Fatihah dah habis, dekat-dekat nak habis, baru mula. Ini belum sempat kawan baca Fatihah, kawan dah rembat dulu. Iza quri'atil Qur'anu fastami'ulah. Siapa yang dengar ni baca ni? Makmum dengar. Bila mana makmum dengar? Dia pun sibuk dengan Fatihah. Kiri kanan lah baca kuat lah Fatihah. Yang seorang terkial-kial nak pergi betul sebutan alhamdulillah. Kawan sebelah ni apa alhamdulillah. Jalan. Kau janganlah ganggu aku dah Fatihah. Aku pun dah serabut dengan imam, dah serabut diri aku. Kau pula tambah lagi serabut aku. Kau ni sekarang aku capuk pula kepala dia. Tu tengok tadi. Tu tengok tadi benda ni. Inilah yang saya hadap tahun-tahun tuan-tuan tengok. Ni lah benda. Kadang-kadang saya tengok, kau orang ni buat apa? Main tarawih lah ustaz. Ya ke tarawih? Bukan tarawih rehat-rehat ke? Namun tarawih tenang-tenang. 2 rakaat, relax perlahan. Sambung lagi 2 rakaat, relax, tenang. Luruskan pinggang. Boleh minum-minum dulu. Kan? Start air minum dulu. Kan? Bila nak habis Ustaz? Namanya malam bulan ibadat. Jangan duk fikirlah bila nak habis. Kalau berasa tak nak habis cepat, balik awal. Habis ni. Apa masalah kita? Tu nama tarawih kan? Bau seronok tarawih. Orang nak datang pun semangat. Tapi kita ni baik sikit pada Indonesia lah. Indonesia 7 minit 23 rakaat. Ada sup ni naik. Tomak Nina tak ada apa, tak ada. Ni rukun. Rukun tak rukun. Janji orang ramai. Janji jemaah ramai, janji habis 23. Macam ni lah tu. Kok kena macam tuan-tuan ni, tercabut pun lutut. Lutut pun tanggal. Lutut pun tanggal tuan-tuan tu. Perut tengah kenyang, tu yang sampai tumbang depan tu. Saya tempat saya tuan-tuan, saya suruh imam semua hafiz semua 30 juzuk tuan-tuan. Ustaz baca 1 juzuk tu malam ke? Kau tengok makmum kau belakang tu. Kenapa Ustaz? Kau tengok makmum kau tu umur berapa? Kau tengok yang duduk atas kursi tu, yang kau nak baca 1 juzuk ni boleh bila kau tahajud seorang-seorang ke? Seorang-seorang kau tahajud 4 juz 1 rakaat, kau nak tercabut pun geraham kau. Kau nak tercabut pun lutut kau baca seorang. Ini makmum dia tak apa sihat ni. Ada masalah. Kan? Oh dah isyak dah ni. Dia banyak lagi tak habis. Tuan-tuan. Nak azan tak dulu? Azan dulu tuan. Lepas tu nak rembat lagi ni macam mana?
Jadi tuan-tuan, kita sebenarnya waktu isyak dah habis dah sebenarnya kan. Kita takat waktu isyak je SOP-nya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sikit je tuan-tuan. Nak cerita tuan-tuan kan, kita buat kerja, buat ibadat ni tak ada membuktikan cinta pada Allah. Buat semata-mata kerana pertamanya kewajiban, buat je lah. Dah wajib kan, buat je lah. Dah perintah, buat aje lah. Bukan kerana kecintaan. Allah buat kita ni bagi lipat kali ganda pahala, bukan pasal terpaksa bagi, pasal kau buat aku bagilah. Tak. Pasal cinta, pasal sayangnya Allah Ta'ala pada hambanya, dia bagi banyak, entah lipat kali ganda. Tak apalah, aku sayang sangat hamba aku ni. Tapi kita balas dengan Allah. Kita buat bukan kerana cinta kepada Allah. Apa kita nak jawab depan Allah Ta'ala nanti tuan-tuan? Kemudian tuan-tuan, yang seterusnya Allah Ta'ala memberi pahala melimpah bagi amal yang sederhana. Amal tak seberapa, Allah Ta'ala bagi pahala melimpah-limpah. Tuan-tuan muslimin muslimah, kita renungkanlah, kita buat amal ibadat ni kerana cinta ataupun kerana terpaksa? Kita buat benar-benar kerana cintakan Allah ataupun terpaksa buat sehingga kan kita buat sambil lewa. Tuan-tuan tengok bab pakaian kita cukup lah. Kita ngadap yang dicintai, kita mencintai Allah Ta'ala. Daripada mula diri kita nak ngadap dia tu pun kita dah pakai cantik lah kan, dah pakai wangi-wangi cantik dah. Nak ngadap yang kita cintai, dululah kita ngadap isteri kita dulu belum dapat dulu ni, macam mana ngadap? Pakai pagoda, kelipar Jepun je, atau pakai singlet je? Mana jumpa girlfriend lah, pagoda ya, janji baju gosok lah, tak apa, macam tu lah, smart lah kan, smart lah tuan. Janji pukul 2 mandi pagi, pukul 7 dah mandi. Belek kuku, belek engkau, macam dah tengok, shampoo, pakai lawa-lawa kan, tak pakai baju smart-smart, pakai minyak wangi kan, wangi, bukan minyak wangi wakaf. Macam tuan-tuan ngadap Tuhan, datang surau, ambil minyak wangi wakaf, calik kat kita. Bukan sini lah, tempat lain lah. Tapi sama tak, nak kata cinta, betul ke cinta dia? Nabi tunjuk macam mana dia cintakan Allah, pakai wangi-wangi, datang ada ta'ala awal iktikaf dan sebagainya kan. Bukti Nabi tunjukkan aku cintakan Allah. Tak sabar nak jumpa yang dirindui, yang dicintai. Kita dah lah datang lambat, pakaian pun ngadap orang pandai pula lawa. Ngadap orang spray minyak wangi yang 3-400. Chanel lah, apa lagi kan. Kan minyak wangi kat pasar malam tu 300-400 sebotol nak ngadap orang. Rezeki ambil kat Tuhan, guna kat orang. Bila ngadap Tuhan, minyak wangi wakaf. Tonyoh lah minyak wangi tu, minyak wangi Maidin tu lah, 6-10 ringgit. Kabut tu kan. Ubah. Buktikan kita cinta kat Tuhan. Tuhan dah buktikan cinta dekat kita. Kita datang lawa-lawa, pakai smart-smart, lawa-lawa. Tapi nak macam mana ustaz-ustaz hari ni pun tengok baca hadis pun kadang-kadang kopiah pun tak pakai, cakap bab hadis pun pakai pun, la ilaha illallah. Malu kita dengan Nabi, malu kita dengan Allah. Hadis Nabi baca dengan Allahu Akbar. Tak, ini pakaian tak penting. Penting sebab ulama tunjuk. Kita tengok ulama-ulama besar belum baca hadis, orang tanya bab hadis, nampak nanti dulu, balik dulu, mandi dulu. Mandi pakai lawa-lawa, jubah, pakai tailasan, pakai sorban, pakai imamah ni, pakai Allahu Akbar, cantik-cantik pakai. Duduk, kita baca bab hadis. Tapi hari ni ustaz-ustaz yang mengaji bab hadis pun kadang-kadang Allahu Akbar, pakai kot, baca hadis Nabi.
kita pun ngangor dengar. Nampak tak? Adab kita dengan Allah, adab kita dengan Nabi tak ada. Satu ilmu tak berkat, tak meresap pun dalam jiwa kita, habis kotor. Tak ada bukti cinta dengan Allah, tak ada bukti cinta dengan Nabi. Tapi bila dia baca hadis, orang pun dengar, oh hebat dia ni kan. Yalah, pakar hadis. Orang yang pakar hadis, sebelum baca hadis pun berwuduk dulu, pakai tailasan, pakai jubah. Ni hadis Nabi ni, ini sunnah Rasulullah, ini hadis sahih ni, aku nak baca, nak duduk, nak ada adab. Macam kita baca Quran lah kan, baca Quran dengan berwuduk, ngadap kiblat. Boleh je baca Quran dalam telefon kan. Sekarang ni lagi canggih, tengok Yahudi punya cerdik, download Quran dalam telefon. Akhirnya kita duduk-duduk, apa nak buat? Baca Quran. Wuduk tak ada. Sah ke baca Quran? Sah. Tapi mana fadilat kelebihan dia? Wuduk pun tak ada. Tapi tak apalah tuan-tuan, hari pun dah cukup. Lain kali kita sambung lagi. Banyak lagi ni. Tunggulah dia orang panggil lagi. Saya memang selalu naik ke Batu Pahat dah sekarang, selalu naik kan. Rajin lah naik Batu Pahat ni sebab ada orang nak manggil, saya naik lah. Cuma orang sini lah berani tak berani panggil saya. Tapi surau ni alhamdulillah lah, dia berani panggil. Tapi saya tengok surau yang berani pun surau yang muda-muda, yang pengusi dia muda-muda berani lah. Pengusi dia tua-tua takut sikit. Tak tahulah, dia sejuk. Kalau yang muda-muda ni dia jenis iyalah, kita buat benda baik, panggil buat kuliah, apa masalah kan? Bukan kita buat mengajar mencuri, merompak, menyamun. Kok ditanya kau apa pasal panggil ustaz ni? Yalah, panggil ustaz lah, takkan nak panggil Sami. Tak ada ustaz lain kau? Kami tak tahulah. Tapi kalau ustaz ada ustaz, bagilah nama, kami panggil kan? Kami pun buat kerja ustaz ni, tolong ustaz, imarahkan masjid, imarahkan surau, kami panggil lah ustaz tapi kalau ustaz ada ustaz-ustaz lain, panggil lah. Ustaz siap kalau duitnya untuk bayaran dia orang kan? Oh, masalah, kita bukan buat jahat, kita bukannya buat maksiat, kita cari ilmu kan? Ini takut sangat, tak tahulah pasal allowance ko. Tapi surau mana ada allowance? Ada kau jadi pengusi surau allowance? Mana ada? Kebajikan itu pun orang marah kan? Kadang-kadang takut pasal allowance. Saya dulu pun saya tahulah kan, kat masa dulu saya jadi allowance tak banyak tuan, 150 je imam. Itu pun payah nak berhenti jadi imam pun. Tuan pun dah berumur, berhentilah. Saya boleh lagi. Sampai nak bercantas macam pelepah pisang. Tak mahu dia gugur tu. Nak kena Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, ramai yang muda-muda. Bila muda-muda ni dia banyaklah pengalaman. Orang tua tak dinafikan, tapi orang muda-muda ni dia banyak pemikiran dia ke depan. Dia tengok surau orang lain. So itu tengok orang muda-muda bila mentadbir masjid surau, masjid tu jadi nampak ceria, nampak indah. Bukanlah orang tua-tua dulu tak pandai. Tak, orang tua-tua dulu, cara orang tua-tua dulu lah. Zaman tu, zaman yang tak ada apa kan, orang tua-tua kan, bila mentadbir, itu je lah. Boleh kuliah sebulan 4 kali pun okey tu. Berapa kuliah tuan? 4 kali. Bersikit kan? Banyak tu. Sekarang orang muda buat kuliah sebulan penuh, 30 hari, sampai tak tahu mana letak ustaz lah. Ada kosong tak? Penuh lah kata, bulan ni penuh. Orang muda-muda lah, alhamdulillah. Pentadbiran orang muda-muda, alhamdulillah. Tapi kan ada orang tua juga. Mentadbir masjid surau ni mesti ada orang tua duduk di situ, sebab dia sebagai penasihat lah. Tengok kadang orang muda ni gairah kan? Saya orang muda dulu, saya tahulah bila orang muda ni merintah, jaga dia gairah, pasal dia muda. Jalan tak boleh ni, jalan. Bila kena menung kan? Dia kena ada lah orang tua, balance lah. Orang tua ada, orang muda ada, baru nampak cantik
pentadbiran. Jadi cukup setakat tu, insya-Allah nanti kita jumpa lagi lah di lain waktu, kalau manggil lagi lah kan. Waktu terhad sekarang ni, sayang kan ambalunnya sekarang ni kan, tengok banyak sangat sekarang ni buat ibadat banyak tak betul, minta maaf cakap lah, pasal tu tak melembutkan hati kan, tak melembutkan jiwa, tak melembutkan hati, sebab tak betul. Minta maaf cakap lah tuan-tuan, zikir tak betul, macam mana nak lembut? Bukan pasal banyak lembut tu. Kita ambil contoh air hujan lah, bukan pasal hujan lebat tu batu tu pecah, tak ada. Kadang setitik, tak batu pun lekuk. Hujan selebat-lebat, haram tak lekuk batu? Bila lekuk batu ni? Pasal itu ibadat bukan nak banyak, betul, istiqamah tu baru betul. Ini sibuk nak banyak, nak berzikir, sibuk kena sebulan tasbih putus, hati tak lembut betul, tasbih dah 3 kali putus dah. Mana nak betul? Harap enjut je. Malaikat kata, kau sebut apa ni? La ilaha illa kau buat apa? Sampai aku nak tulis pun tak tahu dah apa yang kau sebut. Aku nampak kau geleng. Allah, itu je satu aku dapat tulis yang jelas. Yang lain geleng. Bergegar rumah kawan tu. Yang tuan rumah sukalah tahlil banyak. Aku suka imam tu, pasal kau tengok dia buat tahlil 1000 saya puas hati saya. Bagi ayam 8 ekor pun puas hati. Aku panggil ustaz tu 15 kali je, ayam habis, ikan habis. Lain kali aku tak nak panggil ustaz tu, sebab ustaz tu afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 15 kali. Sebab malaikat tulis 1, 2, senang. Ini sampai malaikat tak tahu apa yang kita sebut. La ilaha illa dekat 1000 dah, 1 bagi. Upah penat kau, aku bagi 1. Ceritanya cikgu sekolah. Cikgu sekolah dia tahu. Cikgu sekolah ni kalau murid tulis elok kan, tu dia senang baca kan. Cuba murid tu cakap ayam tulis dia, kau tengok dia write macam mana panjang. Ceritanya cikgu-cikgu ni, ada cikgu ni kan, macam ni markah dia 5/50, panjang boleh harap 5 dapat. Yang nampak tak? Ceritanya cikgu, Tuhan pun kata, malaikat, apa sikit sangat ni? Tak tahu apa benda dia sebut. La ilaha illa, aku pun tak tahu la ilaha tu binatang apa. Yang aku dengar satu tu je, Allah. Tu aku tulis. Cukup tak tu. Kalau nak lagi panggil lah lepas ni. Kalau nak lepas ni panggil lagi, kau tengok aku balun kau lepas ni. Ni memang aku umpan kau. Memang umpan baik, yang kau dah makan elok besok, kau tahulah aku titik kau macam mana. Jadi tuan-tuan cukup setakat tu, insya-Allah kita jumpa lagi. Mohon maaf kita kasar bahasa menyinggung perasaan tuan-tuan. Jadi sebelum terakhir ni, datang dah berapa kali dah, saya ada tahfiz tuan-tuan untuk sempena Ramadan. Jadi siapa nak menyumbang untuk tahfiz kami, tahfiz Nurul Huda, bolehlah menyumbang. Saya ada tabung bawa, siapa nak ambil flyers pun ada. Jadi tuan-tuan siapa nak menyumbang sempena nak Ramadan ini, bolehlah menyumbang, tak paksa nah. Ini siapa-siapa yang ingin menyumbang. Satu. Yang keduanya, saya juga ada bawa black ginger atau kunyit hitam. Bukan kunyitnya, produk daripada kunyit hitam, tapi ini bukan biasa punya, ini Mardi punya. Banyak tuan-tuan jumpa black G ni, tapi bukan Mardi punya. Ini ialah kajian Mardi, tapi yang saya bawa ni ialah High Pro. High Pro ni untuk jantung. Ada masalah jantung, masalah darah pekat, kencing manis, darah tinggi. Dia ni air macam Livita, tapi mahal lah tuan. Sebotol kecil ni, sebotol Livita tu harga dia RM12, tapi dia sangat bagus lah untuk orang yang kerja, perlu tenaga dan sebagainya. Dia sangat bagus. Kunyit hitam, siapa nak kan baru saya buka. Saya tak buka lah, ada dalam kereta. Kabut sale dia panggil.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khashi'an zakirin syakirin. Allahumma zidna bil hilmi wa akrim. Alhamdulillahirabbil alamin.